Baik, kita teruskan lagi sesi taklimat kita pada pagi ini dengan menjemput Dr. Nik Khairuddin bin Nik Yusof selaku pakar perunding penyakit berjangkit kanak-kanak Hospital Raja Perempuan Zainab II, Kota Baru, Kelantan. Beliau akan memberikan taklimat berkenaan dengan jangkitan COVID-19 dalam kalangan kanak-kanak dan vaksin COVID-19 untuk kanak-kanak. Tanpa membuang masa lagi, saya mempersilakan berbahagia Dr. Nik Khairuddin untuk teruskan sesi taklimat. Dipersilakan. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Terima kasih semua kerana menjemput saya untuk menghadiri sesi taklimat untuk pagi ini, dan mohon maaf kerana lambat untuk join bersama kerana terpaksa menghadiri mesyuarat yang lain. Izinkan saya untuk share skrin ya. Okey. Okey. So, saya harap semua dapat lihat skrin saya. Jadi tugas saya pada tengah hari ini, pagi tengah hari ini sekarang ni adalah untuk membincangkan sedikit mengenai jangkitan COVID-19 dalam kalangan kanak-kanak dan vaksin yang dipilih untuk memberikan perlindungan kepada kanak-kanak. Jadi saya akan bincangkan tiga area ini, tiga perbincangan COVID-19 dan kanak-kanak, vaksin COVID-19 sebagai pelindung untuk kanak-kanak, dan ketiganya ialah vaksin COVID-19 untuk kanak-kanak isu berkaitan dengan vaksin-vaksin yang vaksin Pfizer untuk kita bincangkan. Jadi COVID-19 dan kanak-kanak Jadi sekarang ini ada beberapa fakta yang perlu kita jelas bahawa kanak-kanak sebenarnya sama seperti orang dewasa juga boleh dijangkiti COVID-19. Ini termasuk bayi dan juga kanak-kanak kecil dan kanak-kanak yang lebih besar. Dan kanak-kanak ini juga boleh menjangkitkan virus COVID-19 kepada orang lain. Sama tak semacam dulu kalau kita pada permulaan pandemik COVID-19 ni ada pandangan mengatakan bahawa kanak-kanak ini agak terlindung disebabkan faktor-faktor fiziologi dan sebagainya. Tapi selepas kita lihat 2 tahun dengan pandemik ini, kita lihat pada tahun kedua pandemik kita sudah melihat banyak kanak-kanak yang dijangkiti kerana virus ini boleh mutate ataupun berubah menjadikan mereka lebih sesuai untuk menjangkiti kanak-kanak sekalipun. Jadi pada masa sekarang ni risiko anak-anak kita untuk dijangkiti COVID-19 dan menjangkitkan virus ini kepada orang lain ini adalah sama seperti orang dewasa. Walau bagaimanapun, golongan paling berisiko untuk mendapat komplikasi yang serius dan kematian masih lagi warga tua lebih daripada 60 tahun, individu-individu dengan komorbid seperti kencing manis, penyakit jantung, penyakit paru-paru dan sebagainya. Jadi usaha itu penting untuk kita terus melindungi kumpulan-kumpulan yang berisiko paling tinggi ini untuk mendapatkan vaksinasi dan juga untuk mendapatkan dos penggalak untuk melindungi mereka sebab risiko komplikasi serius adalah jauh lebih tinggi Walau bagaimanapun kanak-kanak juga berisiko untuk mendapat jangkitan COVID yang serius dan juga komplikasi-komplikasi yang lain yang boleh menyebabkan mereka masuk ke hospital, ke ICU dan juga menyebabkan kematian Tidak boleh lagi kita katakan bahawa COVID-19 dengan kanak-kanak ini adalah penyakit yang ringan. Tak boleh kata ringan macam sesama biasa, tak boleh. Sebab COVID-19 ini boleh menyebabkan komplikasi yang serius kepada sebahagian kanak-kanak. Okey, kita lihat dari segi data-data di Malaysia Kita tengok bilangan kita tahu tahun 2020, sepanjang tahun 2020 cuma 12,620 kes dengan 6 kematian. Pada tahun 2021 sehingga September sahaja pun dah peningkatan lebih kurang 38 hingga 40 kali ganda dengan 400,000 kes lebih yang terlibat dengan bilangan kematian 67 dan sehingga tahun ini pun dengan varian Omicron sehingga Februari sudah dilaporkan 50,000 kes sebanyak kes-kes kanak-kanak yang dijangkiti COVID-19 dan kalau segi keseriusan ataupun keterukan penyakit kalau kita lihat sendiri kalau sekiranya virus COVID-19 tidak serius untuk kanak-kanak, kita lihat peningkatan kemasukan kes-kes disebabkan oleh COVID-19 menunjukkan peningkatan yang tinggi. Ini kemasukan kes ke hospital 160% peningkatan kes Jadi kebanyakan ward-ward di hospital, ward kanak-kanak di hospital dipenuhi oleh kanak-kanak yang dijangkiti COVID-19 Jadi kita lihat sekarang ni macam manakah jangkitan COVID-19 ke kanak-kanak, apakah yang boleh berlaku kepada anak-anak kita.
Jadi sama seperti orang dewasa, kita pecahkan tahap jangkitan COVID ini kepada 5 kategori ya. Kategori 1 yang tidak menunjukkan sebarang gejala, yang tidak ada simptom ya. Tak tahu kadang-kadang dia sama ada berjangkit atau tidak, sama ada dia mendapat COVID atau tidak, kecuali selepas dibuat test ya, testing. Yang keduanya ialah bergejala ringan. Tiada radang paru-paru ya. Bergejala ringan ini tanda-tanda seperti demam atau sesama, batuk, kadang-kadang cerit-berit dan sebagainya ya. Tapi tidak ada tanda-tanda serius yang lain. Jadi kanak-kanak ini biasanya akan mempunyai simptom ataupun gejala ini untuk beberapa hari sebelum mereka sembuh ya. Kategori 3 ialah yang bergejala ya, yang mengalami radang paru-paru. Yang ini kalau kita buat X-ray atau kita melakukan pemeriksaan paru-paru, kita akan mendapati mereka ada tanda-tanda pneumonia ya, jangkitan kuman di bahagian paru-paru ya. Kategori 4 di mana mereka ini bergejala mengalami radang paru-paru yang memerlukan bantuan oksigen. Jadi paru-parunya dah tak boleh cope dengan keperluan badannya dan memerlukan bantuan oksigen ya. Dan yang paling kritikal ialah yang memerlukan rawatan intensif di unit rawatan rapi ya. Jadi kesemua kategori ini boleh berlaku dalam kanak-kanak ya. Dan kategori 3, 4 dan 5 dan sebahagian kategori 2 perlu dimasukkan ke hospital untuk rawatan dan pemerhatian lanjut. Kita tengok bilangan kanak-kanak yang dimasukkan ke hospital daripada umur lahir hingga 11 tahun di hospital-hospital Kementerian Kesihatan dari Januari ya, daripada 1 bulan 1 Januari sehingga 17 hari bulan 2 2022. Ini line ini adalah menunjukkan dari segi kategori tahap penyakit ya, di mana kategori 1 ini tidak menunjukkan peningkatan, tapi yang saya nak tekankan sini ialah kategori-kategori lain ya, daripada 2, 3, 4 dan 5 ya, menunjukkan peningkatan kes bermula awal Februari ya. Daripada kita tengok pada ini bermulanya Februari, kita akan dapat lihat peningkatan kes yang dimasukkan, kategori yang dimasukkan ke dalam hospital. Ini termasuk kategori 5 ya, kategori yang paling serius ya. Kalau kita lihat contohnya pada 17 hari bulan Februari, 2 minggu yang lepas kan kita tengok bilangan kes adalah sebanyak 250 kanak-kanak kritikal, kategori 5 yang berada di hospital ya. Kiranya COVID ini tidak serius, kita tak menjangkakan bilangan ini kategori 4 atau kategori 5 akan menunjukkan peningkatan sebegini banyak yang memerlukan kemasukan ke hospital. Okey, ini contoh-contoh ya, anak-anak yang perlu dimasukkan ke ward ICU kerana jangkitan yang kritikal ya. Ini baby yang actually yang baru lahir, yang memerlukan rawatan dan dijangkiti COVID-19 dan memerlukan rawatan intensive care dan berada di hospital di intensive care selama lebih 2 bulan dengan rawatan-rawatan yang terpaksa diberikan ya. Ini adalah seorang kanak-kanak yang mempunyai penyakit komorbid ya, yang menyebabkan paru-paru dia terus menjadi putih ya, sebabkan oleh masalah jangkitan COVID-19-nya, dan kanak-kanak ini meninggal dunia disebabkan oleh jangkitan COVID-19. Okay. Sekarang ini pun kita di hospital saya masih ada lagi kanak-kanak yang dirawat di ward rawatan rapi ya. Beberapa kanak-kanak yang berada di ward rawatan rapi memerlukan bantuan pernafasan, alat pernafasan ya, dengan rawatan-rawatan ubat-ubat yang lain yang perlu diberikan. Jadi kanak-kanak juga berisiko untuk mendapat jangkitan COVID yang serius ya. Jadi kita perlu mencari cara untuk melindungi anak-anak kita daripada jangkitan COVID yang serius ya. So seterusnya kita lihat bahawa selain daripada jangkitan COVID yang serius yang mereka boleh dapat ya, yang memerlukan kita memberikan perlindungan kepada mereka, selain pada itu mereka juga boleh mendapat komplikasi. Komplikasi selepas daripada jangkitan COVID itu sembuh. Ya, contoh-contoh komplikasi yang boleh berlaku ialah MISC, ya, Multisystem Inflammatory Syndrome in Children, dan juga Long COVID ya, yang akan saya ceritakan selepas ini. Okey, saya tekankan pertama mengenai MISC. Ya, MISC ialah penyakit sindrom keradangan pelbagai sistem dalam kanak-kanak ya. Iaitu ini adalah penyakit yang berlaku selepas kanak-kanak itu mendapat jangkitan COVID ya, biasanya dalam 2 hingga 6 minggu selepas jangkitan COVID.
selepas jangkitan COVID. Jadi kita kadang-kadang kalau kita tahu anak kita dah dapat COVID, dah okey, tapi kadang-kadang selepas beberapa minggu dia datang balik, anak-anak kita tu mungkin nampak tidak sihat kembali. Apa yang berlaku ialah dia akan berlaku radangan, radangan ataupun inflammation yang disebabkan oleh tindak balas COVID virus dengan sistem pertahanan badan kita, menyebabkan sistem pertahanan badan kita menyerang organ-organ tertentu dalam badan kita, termasuk yang penting seperti jantung, buah pinggang, otak, usus, kulit dan lain-lain lagi. Jadi ini boleh berlaku dan anak-anak ini anak-anak yang datang dengan sindrom keradangan pelbagai sistem dalam kanak-kanak ini datang dengan biasanya dia demam. Dia demam untuk beberapa hari, diikuti dengan beberapa tanda-tanda gejala-gejala tertentu seperti ruam di badan, matanya merah, mulutnya buga merah, ada masalah sakit perut ataupun cirit-berit berlaku, kadang-kadang ada juga sawan dan juga tekanan darah yang rendah. Jadi keadaan yang berlaku, frekuensi ialah 1 setiap 3,000 kes. Bukan semua kes yang sembuh daripada COVID akan mendapat jangkitan, tetapi sebahagian kanak-kanak ini boleh mendapat komplikasi multisystem inflammatory syndrome in children. Kes-kes yang mendapat MISC ini kebanyakannya ialah critical, serius, yang memerlukan rawatan di ICU. Majority memerlukan rawatan di ICU. Dan ada beberapa kes yang tak dapat diselamatkan dan meninggal dunia. Ini adalah komplikasi yang serius daripada jangkitan daripada jangkitan COVID-19. Ini contoh daripada Dr. Cho, contoh di mana terlihat anak-anak ini presented dengan ruam, dia tanda-tanda matanya merah, mulutnya merah dan ruam di beberapa bahagian badan yang lain. Jadi dia mempunyai demam dalam masa beberapa hari. Keadaan pesakit menjadi lebih tenang dalam masa 12 jam selepas kemasukan ke hospital dan memerlukan bantuan pernafasan dan rawatan ubat-ubat jantung di ICU, sebabkan jantungnya, nadinya tidak sekata. Tekanan darahnya mula menurun dan bila dilakukan ujian ekokardiografi menunjukkan jantung tidak pump dengan sebaik-baiknya. Ini adalah salah satu komplikasi yang berlaku dalam MISC. Tapi dengan rawatan yang diberikan, kebiasaannya anak-anak ini dapat diselamatkan. Tapi kalau dalam keadaan kita lambat memberikan rawatan atau lambat mengenal pasti penyakit ini, anak-anak kita boleh mempunyai risiko untuk mendapat komplikasi-komplikasi yang sangat-sangat serius. So MISC adalah salah satu komplikasi yang berlaku selepas jangkitan COVID-19 dalam kanak-kanak. Seterusnya kita tengok apa lagi komplikasi yang boleh berlaku selepas jangkitan COVID-19, kita panggil long COVID. Jadi long COVID ni atau sindrom long COVID inilah gejala yang terbentuk semasa atau selepas jangkitan COVID-19. Gejala seperti sakit kepala, letih, lesu, demam, batuk, sesak nafas, especially kalau melakukan aktiviti, sukar tidur, gelisah, hilang deria bau dan sebagainya. Ini anak-anak kita boleh komplain sama ada berterusan daripada jangkitan COVID dengan simptom yang tidak hilang ataupun dah sembuh betul-betul daripada COVID, kemudian selepas beberapa minggu baru timbul simptom-simptom baru ini. Seperti sakit kepala, hilang deria rasa, bau dan sebagainya. Dan gejala ini boleh berterusan sehingga 3 bulan atau lebih. Jadi ada anak-anak ini berterusan mempunyai simptom dan ini mengganggu dari segi proses pemulihan mereka. Okey. Keduanya saya bincangkan mengenai vaksin COVID-19 sebagai pelindung untuk kanak-kanak. Saya nak tekankan tadi senario bahawa anak-anak juga boleh mendapat jangkitan COVID yang serius dan juga anak-anak boleh mendapat komplikasi jangkitan COVID yang serius. Kenapa? Jadi itulah sebabnya kita perlu sekiranya ada cara untuk kita melindung anak-anak kita, kita perlu ambil tindakan untuk melindung anak-anak kita. Jadi vaksin COVID-19 adalah salah satu cara yang kita telah pasti bahawanya adalah sangat berkesan untuk memberi perlindungan kepada individu-individu dan penduduk Malaysia. Jadi kita tahu bahawa vaksin COVID-19 telah terbukti berkesan dan selamat untuk melindungi dari gejala serius dan kematian kepada
orang dewasa. Itu kita dah tahu, kita dah mulakan proses program vaksinasi lebih setahun daripada 24 Februari tahun 2021 sekarang. Dan kalau tengok di seluruh dunia, beberapa hari yang lepas dah melebihi 10 bilion dos disuntik di seluruh dunia ya. Dan di Malaysia sendiri pun bilangan dos vaksin COVID-19 sebagai yang diberikan adalah sebanyak 66 juta dan lebih daripada 25 juta penduduk Malaysia telah lengkap 2 dos vaksinasi. So pengalaman dari segi COVID vaksin ini telah meluas ya dari segi penggunaan di dunia dan juga di Malaysia. Dan daripada kajian kita tengok kajian di negara kita. Kita tak boleh tengok kajian di negara lain ya. Negara kita pun kajian yang dilakukan dipanggil kajian RECOVAM ni yang dilihat secara keseluruhan ni tidak melibatkan kanak-kanak ya sebab ini program vaksinasi dimulakan dengan orang dewasa daripada 14.5 juta populasi kajian. Besar kan kajian ini menunjukkan keberkesanan vaksinasi ini. Di mana dia amat berkesan untuk mengurangkan komplikasi serius dan kematian dalam daripada jangkitan COVID-19 ya. Penurunan kes ke ICU sebanyak 83%, penurunan kematian sebanyak 88%. Okay. Dan kajian untuk kanak-kanak bawah 12 tahun ini telah dijalankan dengan kajian-kajian klinikal yang dijalankan di luar negara yang menunjukkan keberkesanan yang sangat untuk menurunkan kadar jangkitan untuk kanak-kanak kanak-kanak dengan COVID-19 ya. Jadi kenapakah kita memberikan vaksin dan menyarankan vaksinasi COVID-19 untuk anak-anak? Kerana manfaatnya di pelbagai tahap ya. Pertama dari segi faedah individu, ini yang paling penting. Faedah individu, kita nak pastikan anak-anak kita itu selamat daripada mendapat komplikasi daripada jangkitan COVID-19 ya. Jadi faedah langsung yang saya telah tekankan tadi ialah mengenai kita mengurangkan risiko anak-anak kita dimasukkan ke hospital dengan tahap kategori 4 atau 5, mengurangkan komplikasi selepas jangkitan COVID, iaitu MISC dan juga long COVID-19 ya. Itu faedah langsung yang kita dapat daripada vaksinasi kepada anak-anak 5 hingga bawah 12 tahun ya. Kita juga banyak ya faedah tidak langsung yang kita akan dapat daripada vaksinasi ini. Ini termasuklah kita nak pastikan anak-anak kita kembali menjalani kehidupan seperti biasa, menjalani kehidupan normal anak-anak sebelum COVID tahun 2019 dan sebelumnya. Ya, termasuklah persekolahan dah. Dan anak-anak kita dah lama tak dapat persekolahan bersemuka. PDPR yang telah dijalankan itu agak tidak efektif untuk memberikan persekolahan yang sebaik-baiknya untuk anak-anak kita. Jadi pemberian vaksin ini akan membantu mempercepatkan anak-anak kita kembali menjalani aktiviti yang dengan lebih selamat. Kita pun rasa lebih selamat kalau kita ada perlindungan untuk anak-anak kita untuk kembali ke sekolah ya, melakukan aktiviti sosial yang lain ya seperti bermain, bergaul dan melakukan aktiviti-aktiviti lain ya. Ini penting untuk perkembangan anak-anak kita ya. Kesan-kesan daripada PKP dan sebagainya kepada perkembangan anak-anak ini adalah agak seriusnya. Jadi kita perlu mengembalikan mereka balik kepada alam kanak-kanak seperti biasa dengan mereka dapat berinteraksi dan bermain dengan kawan-kawan yang lain ya. Ini juga penekanan kepada kesihatan mental untuk anak-anak. So ini adalah saya rasa manfaat yang sangat penting yang mana vaksinasi COVID-19 akan dapat memberikan anak kita keselamatan dari segi ini, perlindungan daripada segi ini. Selain pada itu, kita tahu juga manfaatnya kepada masyarakat, faedah kepada masyarakat, dapat melindungi anak ahli keluarga, ibu bapa, adik-adik yang masih belum dapat vaksin ya, anak-anak yang bawah pada 5 tahun masih belum dapat diberikan vaksinasi. Ini akan kita menjangkakan akan dapat mengurangkan jangkitan kepada ahli-ahli keluarga dan juga akan meningkatkan imuniti masyarakat ya. Bila semuanya dah terlindung punya antibody, terlindung daripada COVID-19 ini, jadi jangkitan dalam masyarakat juga akan berkurangan dan tentulah juga faedah ekonomi yang lain ya, percepatan pembukaan sektor ekonomi dengan lebih selamat ya. Jadi banyak tahap dari segi manfaat vaksinasi COVID-19 ini kepada individu, kepada masyarakat dan juga kepada negara secara keseluruhannya. Jadi
itu saya segi penekanan bahawa vaksin COVID-19 ini sangat penting sebagai pelindung untuk anak-anak kita, ya, kembali kepada keadaan sihat seperti biasa. Dan akhir sekali saya sedikit masa ini saya akan bincangkan mengenai apakah vaksin COVID-19 yang kita gunakan untuk kanak-kanak, dan kita akan bincangkan juga apakah isu-isu berkaitan dengan pemberian vaksin tersebut. Jadi vaksin COVID-19 untuk kanak-kanak yang dipakai dan telah digunakan pakai setakat ini adalah vaksin Pfizer-BioNTech Comirnaty, ya. Formulasi yang digunakan untuk anak-anak ini formulasi khusus untuk kanak-kanak, ya. Dia tidak sama dengan seperti yang remaja dan dewasa dari segi kandungan-kandungan tertentu, ya. Walaupun kandungan asasnya, aktif ingredientnya adalah sama, ya. Kenapa kita pilih vaksin Pfizer digunakan, kenapa tak pilih Sinovac ke, kenapa tak pilih vaksin AstraZeneca ke ataupun vaksin-vaksin lain? Kerana vaksin ini sajalah buat masa sekarang ini yang mempunyai bukti-bukti yang mencukupi untuk diguna pakai kepada kanak-kanak 5 hingga 12 tahun. Ya, ini telah terbukti berkesan dan selamat, ya, dan dia telah melalui kajian klinikal yang teliti yang telah dijalankan sama seperti mana kajian klinikal yang dijalankan untuk orang-orang dewasa. Ya. Dia juga telah diiktiraf oleh badan-badan antarabangsa, ya, seperti yang telah disebutkan tadi kan sebelum ni, FDA, Food Drug Authority di Amerika Syarikat, EMA iaitu European Medical Agency, ya, ini untuk negara-negara Eropah, dan juga WHO, World Health Organization, ya, yang kita sedia maklum. Jadi kesemua badan-badan utama dunia telah mengiktiraf penggunaan vaksin tersebut. Bukan itu saja, negara kita juga mempunyai badan yang menilai vaksin ini dari segi keselamatan dan keberkesanan dan telah melihat semua data-data ini. Bukan sahaja badan penilaian di negara kita melihat pada pengiktirafan antarabangsa, tetapi menilai sendiri data-data tersebut untuk memastikan vaksin yang diberikan itu berkesan dan juga selamat, ya. Dan kita juga telah tahu vaksin ini telah digunakan bermula daripada bulan November tahun 2021 dan telah digunakan di lebih daripada 30 negara di dunia dengan dos yang melebihi 10 juta. Saya tak berani nak letak 20 juta, 30 juta sebab sebenarnya mungkin sudah mencapai 20 hingga 30 juta penggunaan, ya. Tapi yang conservative estimate. Jadi banyak pengalaman daripada pemberian vaksin-vaksin COVID-19 kepada kanak-kanak di banyak negara-negara yang telah menjalankan aktiviti vaksinasi. Ya. Jadi dari segi vaksin COVID-19 Pfizer ini, pemberiannya tidak banyak beza dengan yang orang dewasa, ada beberapa perbezaan saja. Dia memerlukan 2 dos vaksin untuk memberikan perlindungan optima, ya, 2 dos vaksin. Setiap dos cuma 10 mikrogram, ya, 0.2 mil berbanding 30 mikrogram untuk orang dewasa. Jadi dos untuk kanak-kanak 5 hingga bawah 12 tahun ialah 1/3 daripada dos orang dewasa atau remaja, ya. Dan perbezaan keduanya ialah sela masa, ya, ataupun interval antara dos 1 dan dos 2 ialah selama 8 minggu, ya. Kalau kita biasa yang remaja dan juga orang dewasa ialah 3 minggu, ya. Kita gunakan dos selama 8 minggu untuk meningkatkan keberkesanan vaksin dan juga untuk mengurangkan kesan-kesan sampingan, ya. Dan suntikan tu diberi di lengan, ya. Jadi untuk anak-anak 5 hingga 12 tahun Pfizer vaksin yang kita pakai, dia tudung dia warna oranye, ya, tudung dia warna oranye, ya. Diguna tulis kat situ age 5 year to less than 12 years. Itu ditulis, kan. Yang warna purple ini ialah untuk untuk remaja dan orang dewasa. Ya. Siapa yang layak diberikan vaksinasi COVID-19? Kita menyarankan untuk pemberian kepada semua kanak-kanak. Semua anak-anak berusia 5 tahun dan ke atas perlu diberikan perlindungan. Ya. Keutamaan diberikan kepada kalangan kanak-kanak yang mempunyai risiko yang lebih tinggi. Kerana mereka ini perlu dilindungi dengan segera. Jadi kumpulan ini kita utamakan. Kalau sekiranya ada kekangan dari segi siapakah nak diberikan vaksin terlebih dahulu, pilihlah mereka yang punya komorbid ataupun yang akan meningkatkan risiko mereka untuk mendapat jangkitan COVID yang lebih serius, ya. Siapakah yang diutamakan itu? Anak-anak yang punya penyakit komorbid, ya, penyakit kronik, ya, tertentu seperti immunodefisiensi, iaitu kurang daya tahan badan, penyakit HIV, penyakit jantung, buah pinggang, otak atau saraf, paru-paru atau respiratory, penyakit hati, usus, obesiti dan penyakit genetik seperti Down syndrome. Jadi kanak-kanak ini
patutnya diutamakan diberi pemberian vaksin. Kadang-kadang saya juga dapat soalan, orang katakan, boleh beri vaksin kan untuk kumpulan ini? Sebenarnya bukan saja boleh beri vaksin, mereka lah yang sepatutnya diutamakan untuk pemberian vaksin. Dan mereka sepatutnya tidak ada kontraindikasi untuk memberikan vaksin kepada mereka dan mereka sepatutnya diutamakan. Kita juga memberikan perutamaan kepada kanak-kanak yang tinggal serumah dengan individu yang imuniti rendah. Ini bagi melindungi individu-individu yang imuniti rendah itu daripada mendapat jangkitan COVID. Contohnya seperti sekiranya ibu atau bapa mempunyai masalah kanser di rumah sedang menjalani kemoterapi dan rawatan lainnya yang akan merendahkan imuniti mereka. Anak-anak mereka dan sesiapa anak-anak yang tinggal di rumah bersama sepatutnya diberikan keutamaan sebagai melindungi orang dewasa yang mempunyai imuniti rendah itu daripada mendapat jangkitan. Okey, sebilangan kecil anak-anak, sebilangan kecil sahaja anak-anak yang tidak layak menerima vaksin disebabkan, dan ini perlu disahkan oleh doktor ya, disebabkan ialah kita panggil kontraindikasi ya. Ini biasanya disebabkan oleh alahan ya, alahan yang teruk kepada vaksin COVID-19 ya. Jadi biasanya yang tidak layak cuma isu ialah alahan ya, alahan teruk atau sejarah anafilaksis selepas menerima dos pertama vaksin ataupun reaksi alahan kepada mana-mana kandungan vaksin COVID-19 Comirnaty. Jadi kontraindikasi adalah alahan kepada vaksin. Ya, jadi sekiranya tidak pasti boleh mendapat penilaian lanjut oleh doktor yang merawat. Ya. Kanak-kanak manakah lagi yang perlu mendapatkan penilaian doktor sebelum vaksinasi ya, yang kita panggil pre-vaccination assessment PVA ya. Saya sebutkan tadi mengenai sejarah alahan alergi. Biarlah doktor tu menilai apakah alahan tu sebenarnya alahan atau tidak, sama ada kontraindikasi untuk memberikan vaksinasi. Dua lagi keadaan di mana kita menyarankan juga ibu bapa dapatkan penilaian sebelum vaksinasi ialah sekiranya anak-anak kita ini mempunyai masalah pendarahan atau kita panggil bleeding disorder ya, seperti penyakit-penyakit tertentu, hemofilia, ITP dan sebagainya, ataupun sedang dalam rawatan ubatan pencair darah seperti warfarin. Okey. Atau juga sedang anak-anak yang sedang mendapat rawatan tertentu yang merendahkan sistem imun badan ya, seperti sedang menjalani kemoterapi ataupun rawatan-rawatan ubat tertentu yang merendahkan sistem pertahanan badan. Jadi anak-anak ini biasanya perlukan mendapat penilaian doktor sebelum vaksinasi. Okey, ada lagi beberapa lagi frequently asked questions ya mengenai vaksinasi COVID-19, vaksin yang Pfizer yang kita gunakan. Soalan yang kerap ditanya ialah bilakah masa sesuai untuk anak-anak yang telah dijangkiti COVID-19 diberi vaksin COVID-19 ya. Jadi kita tahu ada anak-anak kita yang mungkin telah dijangkiti COVID sebelum ini. Dan adakah selamat untuk kita berikan vaksin, dan jikanya selamat, bilakah masa yang sesuai untuk kita berikan vaksin ya. Jadi dalam garis panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan sebenarnya ialah anak-anak ini boleh diberikan vaksinasi COVID-19 dengan selamat. Ya, tidak ada isu mengatakan tak selamat bagi vaksin, nanti kesan sampingan dia meningkat sekiranya dia telah dapat COVID dan diberikan vaksin 19 ya. Ini telah dibukti oleh kajian-kajian klinikal yang dijalankan menunjukkan anak-anak yang telah terdedah kepada COVID-19 dan diberikan vaksinasi, reaksi ataupun kesan sampingannya adalah sama ataupun lebih rendah sebenarnya daripada mereka yang belum pernah mendapat jangkitan COVID-19 ya. Jadi tempoh bilakah nak diberikan vaksinasi? Jadi kanak-kanak ini boleh diberikan vaksin COVID-19 baik sembuh dari gejala COVID-19 dan telah tamat tempoh isolasi. Maksudnya mungkin selepas 10 atau 14 hari tamat isolasi, anak-anak kita dah sihat, dah boleh diberikan vaksinasi. Ada juga ibu bapa yang agak bimbang untuk memberikan vaksinasi selepas 10 atau 14 hari. Dalam keadaan ini kita boleh benarkan untuk mereka melambatkan pemberian vaksin itu, tapi sebaik-baiknya diberikan dalam tempoh 3 bulan selepas jangkitan tersebut ya. Dan soalan kedua yang biasa ditanya ialah apakah dos vaksin Pfizer untuk kanak-kanak yang telah mencapai usia 12 tahun ke atas untuk dos kedua ya. Ini kadang-kadang anak kita yang berumur 11 tahun lebih, dah hampir 12 tahun untuk dos pertama dia dah terima. Bila nak sampai dos kedua, 8 minggu selepas dos pertama, umur dia dah masuk 12 tahun.
12 tahun ke atas. Jadi nak bagi dos kedua itu dos 10 mikrogram Pfizer dos kanak-kanak ataupun untuk dos remaja iaitu 30 mikrogram ya. Jadi segi guideline kita ataupun garis panduan kita menyarankan bahawa untuk anak-anak yang telah mencapai usia 12 tahun pada tarikh dos kedua, suntikan dos kedua ialah 30 mikrogram, iaitu menggunakan dos sama seperti remaja. Jadi dia mengikut umur. Kalau dah anak kita umur dia kurang daripada 12 tahun mengikut hari lahir, tarikh lahir, jadi dia menerima dos 10 mikrogram. Tetapi sekiranya sudah mencapai lebih daripada 12 tahun, kita mengikut garis panduan menggunakan dos 30 mikrogram. Ya, jadi itu dari segi secara keseluruhannya, dan secara rumusannya saya nak tekankan bahawa COVID-19 juga memberi kesan yang serius kepada kanak-kanak, bukan ringan ya. Perkataan penting saya nak katakan sini bahawa COVID-19 bukan ringan ya. Kita tak tahu anak siapakah yang akan mendapat kesan yang serius ya. Walaupun ramai yang dapat yang ringan, tapi kita tak tahu adakah anak kita tu selamat atau tidak selamat daripada COVID yang 19 yang serius ya. Jadi kita dapat lihat kemasukan ke hospital meningkat, kemasukan ke ICU juga meningkat ya, dan kematian terus berlaku di kalangan kanak-kanak. Kalau dia ringan, sepatutnya tidak ada kematian di kalangan kanak-kanak ya. Kita juga kena ingat ada komplikasi selepas jangkitan yang boleh anak-anak dapat ya, seperti MIS-C dan juga long COVID ya. Keduanya itulah pentingnya untuk ibu bapa berusaha memberi perlindungan sebaik-baiknya kepada anak-anak ya, demi nyawa, kesihatan fizikal, pembelajaran mereka, perkembangan mereka dari segi sosial dan juga mental untuk anak-anak kita. Dan vaksin COVID-19 untuk kanak-kanak adalah kaedah perlindungan yang sangat berkesan ya, dalam melindungi mereka dari kesan serius COVID-19 dan kematian ya. Memang telah terbukti berkesan dalam memberi perlindungan daripada kesan serius COVID-19 dan kematian. Ya, kita masih lagi kena usahakan cara-cara lain seperti mana apa yang kita lakukan ya, sebab tidak ada satu cara perlindungan sekarang ini yang 100% berkesan. Kalau ambil vaksin sekalipun, kita masih lagi perlu mengamalkan SOP yang telah disarankan seperti penjarakan sosial, memakai mask atau pelitup muka ya ketika berdekatan dengan orang lain ya, membasuh tangan, mempunyai kawasan ventilasi yang sesuai, yang baik dan sebagainya. Ya, dan vaksin kombinasi Pfizer juga untuk kanak-kanak telah terbukti selamat. Kesan sampingan adalah ringan dan sementara sahaja, dan manfaat jauh mengatasi risiko daripada pemberian vaksin kombinasi. Jadi itu saja, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang mendengar. Saya rasa tak ada apa-apa tambahan sebenarnya Dr. Saida tu, quite clear cut lah bahawa vaksin kadang-kadang umur yang 11 dan 12 tahun ni ada pandangan masing-masing dari segi ibu bapa, dari segi kerisauan mereka dan sebagainya. Tapi kita tekankan kita mengikut umur lah, umur anak-anak tersebut. Kalau umur dia dah masuk lebih daripada 12 tahun, dia masuk bawah program remaja dari segi dos vaksinasi yang diberikan. Kalau dia masih bawah daripada 12 tahun, dos yang diberikan adalah mengikut PKIDS ya, iaitu 10 mikrogram untuk setiap dos. Terima kasih Dr. Nick dan juga Dr. Saidatul ya. Soalan seterusnya daripada penanya berkenaan, mungkin saya boleh tujukan kepada Dr. Nick Khairuddin ya, berkenaan dengan vaksinasi. Ada yang bertanyakan bahawa anak dia telah suntik dan apabila belum cukup ya 14 hari, adakah risiko untuk dapat COVID itu tinggi kepada anak tersebut? Okey, sebenarnya dari segi perlindungan diberikan oleh vaksinasi ini, kita katakan mendapat perlindungan sebaik-baiknya ialah selepas menerima dos kedua dan 14 hari selepas dos kedua. Ya, maksudnya saya tekan sini ialah bahawa kalau nak dapatkan dari segi manfaat penuh daripada vaksinasi itu ialah selepas 14 hari daripada dos yang kedua. Okey, walau bagaimanapun selepas setiap dos vaksinasi akan terdapat perlindungan yang diberikan walaupun tidak maksimal kepada yang seperti ditunjukkan dalam kajian ya. Jadi kalau selepas satu dos pun ada perlindungan yang diberikan oleh vaksin tetapi tidak maksimal lah.
Jadi masih berisiko anak-anak kita tu untuk mendapat jangkitan COVID-19 lah. Jadi saya rasa memang kita perlu tekankan bahawa anak kita perlu mengambil langkah-langkah pencegahan COVID yang sepenuhnya, ya, bukan saja vaksin. Vaksin adalah satu komponen yang sangat penting, tetapi juga perkara-perkara lain yang kita tekankan, seperti memastikan penjarakan, pemakaian pelitup muka yang betul, dan juga dari segi pembersihan tangan dan sebagainya, ya. Itu kena tekankan bahawa anak kita tidak fully protected kalau sekiranya baru satu dos. Kalau 2 dos sekalipun bukan juga 100% protection, dan kita perlu still mengambil langkah-langkah perlindungan yang lain. Terima kasih Dr. Nick. Saya nak tujukan satu soalan kepada Puan Syazrin, ya, yang ditanyakan dalam chat box tu. Waris atau pemohon perlu bagi kes yang mendapat kesan mudarat serius perlu memohon dalam tempoh hari pertama selepas menerima vaksin hingga 1 tahun. Secara ringkasnya, berapakah tempoh, ya, untuk permohonan yang tabung adverse effect ini, Puan Syazrin? Okey, kalau kita rujuk semula kepada garis panduan permohonan bantuan khas kewangan, antara kriteria yang dilihat untuk permohonan ialah kesan adverse yang berlaku dalam tempoh masa 3 bulan daripada tarikh imunisasi, dan tempoh masa untuk permohonan tu boleh dibuat dalam tempoh masa setahun. Contohnya lah kan, kita anak ni terima vaksin semasa bulan 1. Okey, kemudian kesan adverse yang berlaku kita boleh dalam tempoh masa bulan 1 ke bulan 3, itu antara kriteria untuk permohonan BKK. Jadi bila masa boleh buat boleh buat permohonan BKK ni ialah dalam tempoh masa setahun. Jadi tak semestinya nak buat permohonan tu mesti buat cepat. Maksudnya kalau katalah lepas 3 bulan dalam tempoh masa kesan adverse tu berlaku, nak buat permohonan dalam tempoh masa bulan 6 atau bulan 7, asalkan dia dalam masih tempoh masa setahun selepas kesan adverse tu berlaku, masih boleh buat permohonan. Itu antara kriteria permohonan dalam garis panduan bantuan khas kewangan lah. Terima kasih Puan Syazrin, ya. Mungkin ada soalan secara verbal, ya, yang nak ditanyakan di sini, ya. Saya tengok ada yang angkat tangan. Aileen anak Jong ni ada nak bertanya soalan ke? Okey, kalau tak ada, Immunize for Life ni ada angkat tangan untuk bertanya soalan. Silakan. Okey, tiada. Ada seorang lagi, Azrul Husaini Ismail. Silakan untuk jika ada soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya yang tanya mengenai dengan vaksin tu, ramai-ramai mengatakan vaksin tersebut ada tak selamat, ada yang membuatkan mudarat pada kanak-kanak. Jadinya saya ingin bertanya pada pihak bahagian imunasi lah yang bertanggungjawab lah, bahagian pihak yang bertanggungjawab, boleh terangkan sedikit tak apa dia tentang simptom-simptom ataupun gejala sementara atau gejala dalam jangka masa yang panjang. Sebab saya tengok dalam komen ataupun dalam chat tu pun ada yang beberapa komen tentang kesihatan anak, takut ada kerosakan saraf ke, kerosakan minda ke, takut pertumbuhan terbantuk ke. Itu masih agak dan risau lah bagi buapa ni sekarang, dalam keadaan risau lagi lah untuk teruskan program vaksinasi pada anak kanak-kanak ni. Itu sahajalah saya punya soalan. Mungkin kita boleh dengar feedback daripada Dr. Nick Hairudin terlebih dahulu, Doktor. Okey, terima kasih kepada soalan yang diberikan tadi, ya. Ini kerisauan lah, ya, kegusaran ibu bapa.
dan banyak sangat maklumat-maklumat yang keluar kan, yang ada macam-macam pandangan diberikan di sosial media dan sebagainya dari segi keselamatan vaksin ya. Jadi sebabkan vaksinasi ini program yang kita lakukan secara meluas ya, meliputi berjuta-juta orang kan. Jadi kadang-kadang apa-apa kesan yang berlaku sama ada berkait atau tidak berkait dengan vaksin pun telah diwar-warkan kan, dan itulah penting macam kita perlu pastikan kesahihan maklumat yang disampaikan di situlah. Jadi itulah saya rasa satu pertama yang saya nak tekankan ialah bahawa program vaksinasi ni kita mulakan ni selepas kita melihat data-data yang dikeluarkan daripada kajian-kajian dijalankan sebelum proses vaksinasi. Ya. Jadi itu pertama kita tekankan bahawa ni kajian klinikal kalau dibuat ni memang ketat lah. Nak lihat dari segi dua perkara penting kan, keberkesanan dan keduanya keselamatan. Dan keselamatan itu sentiasa menjadi faktor utama dalam semua kajian klinikal yang dijalankan ya, untuk dilihat ya. Dan kajian daripada kajian-kajian inilah yang menunjukkan bahawa kedua-duanya dari segi keberkesanan dan juga keselamatan vaksin ni kedua-duanya adalah baik dan bagus ya, dan mempunyai keberkesanan yang baik dan juga keselamatan yang amat bagus ya, amat baik ya. Jadi selain pada itu kan data-data ini dilihat oleh badan-badan antarabangsa ya, bukan saja di Malaysia, setiap negara yang melaksanakan program vaksinasi. Dan program vaksinasi untuk COVID ni dijalankan di hampir seluruh negara, seluruh dunia lah. Tak ada negara yang tak ada melakukan program vaksinasi COVID-19, termasuk negara-negara komunis dan sebagainya, dan punya pahaman-pahaman politik berbeza dan juga yang lain-lainnya. Semuanya melaksanakan program vaksinasi ini dan dinilai oleh pakar-pakar mereka sendirilah mengenai dari segi keberkesanan dan juga keselamatan vaksin. Dan kita tahu ya, seperti yang Puan Nur Syazrin dah sebutkan tadi, bahawa pemantauan berterusan pun dijalankan ya. Pemantauan berterusan ni maknanya bukan saja kajian klinikal dibuat, tapi selepas sahaja daripada proses kelulusan dan program vaksinasi dimulakan, pemantauan berterusan dibuat kan, untuk melihat keselamatan vaksin. Dan di negara kita pun benda ini telah dijalankan ya, daripada hari pertama vaksinasi dijalankan di Malaysia pada 24 Februari 2021 kan, dan ada data-data yang dikeluarkan oleh pihak NPRA mengenai dari segi kesan-kesan sampingan adverse yang boleh berlaku. Saya nak tekankan bahawa kita kena lihat secara keseluruhan manfaat dengan risiko yang kita hadapi ya, manfaat dan risiko. Kenapa kita bagi vaksin? Sebab manfaat vaksin tu bagi ya. Kalau vaksin ni tidak beri manfaat, tak guna kita nak ambil vaksinasi ya. Jadi saya harap dalam pembentangan tadi kita dapat lihat untuk kanak-kanak sekalipun manfaatnya itu tinggi. Banyak manfaat yang dapat anak-anak kita dapat daripada vaksinasi COVID-19 ni. Risiko memang kita tak menafikan, apa-apa rawatan sekalipun punya risiko ya. Seperti saya selalu sebutlah, kalau kita ambil rawatan apa-apa, jangan kata kosong risiko ya. Kalau nak minta jaminan 100% tidak ada kesan sampingan apa-apa rawatan, memang tak dapat doktor berikan. Kalau kita makan ubat Panadol sekalipun, contoh saya lah, makan Panadol sekalipun, ada sebilangan anak-anak dan juga orang dewasa yang alergik kepada Panadol. Kita tak boleh jangkakan. Kita boleh jangka selepas dia makan ubat baru kita tahu dia ada allergy reaction kepada Panadol. Dan apa-apa aktiviti-aktiviti lain, bukan saja dari segi ubat-ubat yang kita berikan, tapi juga dari segi aktiviti lain kan. Kalau nak kata anak kita kita lakukan aktiviti main dalam hujan, anak-anak kita main dalam hujan dan sebagainya, ada risiko kena panah petir ya. Kena kepanah kat petir dan mati meninggal dunia kan. Di India contohnya 2,500 kes kematian disebabkan oleh dipanah petir kan setiap tahun. Jadi risiko tu tak ada apa-apa aktiviti yang kita jalankan. Jadi kita cuma kena timbangkan dari segi kebaikan dan juga dari segi risiko nak ambil. Jadi saya nak tekan sini risiko dari segi vaksin COVID-19 ni, kesan adverse yang biasa adalah yang kita biasa tengok itu ya, untuk vaksin anak-anak yang lain. Iaitu macam sakit di tempat suntikan kan, sehari atau 2 hari je. Okey, ataupun dia demam. Demam pun demam ringan je, bukan demam yang berat. Kalau demam yang berat tu biasanya disebabkan oleh perkara-perkara lain kan. Dan juga letih lesu. Tapi kebiasaannya kesan sampingan yang biasa ini ambil masa 1 hingga 3 hari untuk dia sembuh ya.
memang boleh berlaku kesan sampingan yang lebih serius, tapi ia sangat jarang berlaku. Dua yang utama untuk yang kita katakan Pfizer mRNA vaksin yang kita telah ditunjulkan adalah satu yang anafilaksis, iaitu alergi kepada rawatan kepada vaksin COVID. Yang itu kita kadang-kadang tak tahu. Anak mana yang dapat alergi kan, seperti yang Puan Nur Syazini dah sebutkan tadi, kita tak tahu kan. Tapi kekerapannya sangat jarang ya. Kalau dalam data daripada Malaysia, daripada NPRA tu, data kita cuma mungkin 1-2 dalam 1 juta. 2 dalam 1 juta disebabkan oleh vaksin ini menyebabkan anafilaksis. 2 dalam 1 juta ni sama dengan macam 0.0002% ya. Boleh berlaku, tapi adakah 0.0002% itu tinggi? Kalau kita dah fikirkan yang negatif itu, kita akan sentiasa fikir, oh boleh berlaku, tapi macam nak menang pertandingan lah. Kalau ada 2 juta orang, 1 juta orang menghantar borang tu, kita boleh menang dah. Kan itu ada untuk dapatkan tu memang sangat rendah risikonya. Keduanya yang orang selalu tekankan ialah radang selaput otak kan, radang selaput jantung atau myocarditis yang jantung tu kan, yang bahagian jantung tu. Dan selalu kita nak tekankan bahawa COVID-19 tu sendiri meningkatkan risiko dapat myocarditis tu. COVID-19 tu ikut kajian tu, ada kajian menunjukkan sampai 450 dalam 1 juta kes. Dalam 1 juta kes COVID-19 kan. Jadi 450 dalam 1 juta. Risiko untuk mendapat myocarditis dengan vaksin ni, kalau di Malaysia ni, kalau kajian itu cuma 5 dalam 1 juta. Kalau di kajian di negara-negara lain mungkin sampai ada 20-30 bergantung kepada umur dan jantina anak-anak itu. Tapi ianya agak jauh lebih rendah daripada vaksinasi, daripada mendapat COVID itu sendiri. Jadi COVID itu boleh menyebabkan COVID mendapat komplikasi yang serius dengan myocarditisnya. Jadi risiko itu sangat rendah dengan vaksinasi itulah. Jadi itulah dari segi jangka masa panjang yang lain biasanya tak ada ya. Kita tak ada bimbang apa-apa dari segi kesan jangka masa panjang untuk anak-anak. Sekiranya ada perkara ini telah dapat sebab pemantauan yang begitu rapi yang dibuat, perkara ini akan dapat dilihat dan dipantau oleh badan-badan pemantau di setiap negara di seluruh dunia ni. Dan sekarang ni tidak ada tanda-tanda bahawa ada masalah jangka masa panjang dengan pemberian vaksin mRNA kepada anak-anak. Terima kasih. Terima kasih Dr. Nick. Seterusnya ya, saya ingin ajukan soalan penanya kepada Dr. Sedatul berkenaan dengan konsen doktor ya. Sekiranya ibu bapa tidak dapat dihubungi dan kanak-kanak hanya dijaga oleh penjaga seperti datuk nenek atau bapa atau ibu bersaudara, tapi penjaga ini tidak surat pengesahan ya, hak penyayang sah, bolehkah kanak-kanak ini diberi vaksin? Silakan doktor. Terima kasih atas soalan ini tentang ini adalah perkara yang sangat relevan dan banyak berlaku ya, di mana ada keadaan di mana anak-anak tinggal di kampung, ibu bapa di Kuala Lumpur, ada juga malah ibu bapa yang tinggal di luar negara ya. Dua perkara kaedah boleh digunakan ya. Bagi ibu bapa yang masih ya, kata ibu bapa masih balik, ibu bapa yang masih balik melihat anak, ibu bapa boleh turunkan borang ini ya, tanda tangan ya, borang kedua-dua salinan borang kebenaran ini, dan pada masa yang sama isi borang perwakilan ya untuk nenek pakcik yang menjaga, supaya atau bila pakcik dan nenek ni menerima surat kebenaran dan surat perwakilan daripada ibu bapa yang berada yang telah duduk di KL, ibu bapa duduk di negeri lain tadi, penjaga bawa borang ini ke pusat vaksinasi. Ini kaedah yang pertama. Bagi kaedah yang kedua ya, macam baru ni kami ada terima satu soalan ya daripada negeri. Mak bapak memang tak ada dah ya, tetapi anak ini masih hidup tetapi tidak dapat dicari ya. Yang ada hanyalah nenek ataupun pakcik atau keluarga rapat yang menjaga anak. Dalam konteks ini dua perkaedah juga boleh digunakan ya. Kaedah yang pertama di mana ini di Kuala Lumpur ya, kita mendapat soalan ini, di mana ya saudara ni tadi boleh pergi ke Jabatan Kebajikan Masyarakat memaklumkan mereka
kini menjadi penjaga kepada kanak-kanak tersebut ya, di mana surat penjagaan akan diberi kepada penjaga dan penjaga boleh menurunkan tanda tangan ya. Dan ataupun pilihan yang kedua ya, di mana memang dah anak ini tidak duduk dengan orang lain melainkan datuk dan nenek ini, maka kuasa penjagaan jatuh kepada datuk dan nenek. Datuk dan nenek atau pemakcik ini tadi boleh menjadi penjaga dan menurunkan tanda tangan ke atas borang kebenaran tersebut. Itu Dr. Firdaus. Terima kasih Dr. Sadatul ya atas penerangan tadi. Ada seorang yang ingin bertanya, Immunize for Life, saya buka untuk seorang ni. Silakan. Tadi dah bertanya, lepas tu angkat balik. Boleh silakan yang Immunize for Life ni. Tidak ada ya? Okey. Saya nak respon sikit berkenaan dengan tarikh dengan tempat PPV ini, di mana ada yang bertanya dalam chat box iaitu bila dah dapat tarikh dan tempat tapi tak dapat nak pergi ataupun nak tukar. Ya, dalam sistem kita cancelkan ya, tarikh boleh cancel, tak dapat hadir tersebut. Keduanya adalah dia nak pergi ke PPV yang lain. Kalau PPV itu ada menjalankan vaksinasi secara walk-in, tuan-tuan perempuan boleh pergi bila-bila masa sepanjang waktu operasinya. Ya, itu boleh rujuklah dalam senarai PPV walk-in yang kita telah sediakan.